Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam reformasi kepada semua teman-teman yang sempat bersama saya di channel YouTube pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi rakan-rakan yang masih belum lagi subscribe channel YouTube saya, ya, mohon kerjasama daripada anda semua sebagai tanda sokongan untuk subscribe, like, share, ya, ataupun komen, ya, mana yang patut dikomen. Dan share lah, ya, kongsikan bersama dengan teman-teman di luar sana. Jadi hari ini saya ada sedikitlah ulasan dan saya nak share juga dengan teman-teman. Kali ini daripada seorang pendakwah, pendakwah terkenal jugalah di alam maya ini, di alam cyber, ya, iaitu Ustaz Muhaizat. Dan Ustaz Muhaizat ni di antara tokoh agamawan yang saya sering juga ikuti, ya, dan ada juga beberapa pendapatnya, pandangannya yang juga saya tidak bersetuju, ya. Seperti juga ustaz-ustaz yang lain, ya. Tidak ada satu ustaz pun yang kita kata kita boleh bersetuju dengan semua pandangannya, ya. Terutamanya pandangan-pandangan yang mempunyai khilaf, ya, pendapat-pendapat yang bukannya perkara-perkara pokok dalam Islam, ya, dari segi khilafiah, pendekatan, kadang-kadang golongan-golongan agamawan ni, terutamanya bila dia mengulas dalam isu politik, kadang-kadang ada perkara yang kita boleh bersetuju, ada perkara yang kita tidak boleh bersetuju, kecuali dalam perkara-perkara furuk, perkara pokok, ya, yang tidak bolehlah kita bantah, ya, perkara yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, ya. Dan juga ijma' ulama' ini kebanyakannya adalah perkara-perkara yang terutamanya perkara pokok yang sepastinya, ya, wajib untuk kita patuhilah, ya, dan kita iman, ya, mengimaninya, itu dia. Dan hari ini saya tertarik dengan satu pandangan daripada Ustaz Muhaizat, ya. Apabila di dalam satu kuliahnya, bila orang bertanya dengan dia tentang bagaimana ada seorang ustaz yang telah pun berada di tanah suci Mekah, ya, di hadapan Kaabah, yang berdoa agar kerajaan perpaduan ini tumbang ataupun jatuh. Ya, dalam banyak-banyak doa ni, ya, yang itu dia doakan depan Kaabah supaya kerajaan perpaduan yang baru dibentuk selepas PRU yang ke-15 ini agar ianya tumbang. Dan Ustaz Muhaizat pun tidak menyatakan, ya, sebab apa ustaz yang mendoakan itu nak sangat kerajaan perpaduan ini jatuh, ya. Sebab Ustaz Muhaizat pun menjawab daripada persoalan yang ditimbulkan oleh para hadirin yang mengikuti kuliah beliau. Dan saya tertarik dengan jawapan daripada Ustaz Muhaizat yang menyatakan bahawa dalam politik ini jangan terlalu taksub, jangan terlalu taksub, dan merasakan parti kita ataupun kumpulan kita atau puak kita saja yang boleh melaksanakan Islam, ya, orang lain tak boleh. Jadi oleh kerana bila kita merasakan puak kita saja yang boleh melaksanakan Islam, maka timbullah, ya, melabel orang sebagai munafik, munafik haraki, ya, dan lebih dahsyat lagi seperti mana tahun 80-an dulu sehingga mengkafirkan, ya, seseorang yang tidak sependapat ataupun tidak mengikut partinya, ya, mengikut partinya, maka mempertikaikan akidah seseorang yang lain. Jadi apa jawapan daripada Ustaz Muhaizat ini, saya boleh bersetuju dengan dia, bukan kerana dia menyokong kita, tak. Kita tahu, ya, ramai mengatakan Ustaz Muhaizat ni lebih cenderung kepada parti PAS, ya, tapi wallahualam lah, saya pun tak tahu, dia pun tidak pernah mengumumkan dia parti mana. Tapi ramai mengatakan dia lebih pro kepada parti PAS, cuma dia bukanlah orang yang taksub dengan kepartian, ya. Kerana dia seorang pendakwah bebas, dia tahu anak muridnya ramai daripada berbagai-bagai parti. Maka kali ini bila diajukan soalan berkenaan dengan seorang ustaz yang pergi ke Tanah Suci Mekah, berdoa depan Kaabah supaya kerajaan Pakatan Harapan itu tumbang. Jadi kalau kita ikuti penjelasannya, sebentar lagi saya akan kongsikan dengan saudara. Kalau ikuti penjelasannya bahawa Ustaz Muhaizat amat tidak bersetuju, ya, dengan cara politik yang sedemikian, kerana bagi Ustaz Muhaizat, ya, apa-apa kerajaan sekalipun selagi dia tidak mengajak kita kepada kemungkaran,
ataupun menentang Islam secara total, maka tidak wajib ya untuk kita jatuhkan, ya, apatah lagi kita sampai ke peringkat nak berdoa depan Kaabah, ya, atas perkara-perkara yang tak baik, ya. Apa salahnya, kata Ustaz Mahzad, sekiranya kita berdoa agar kerajaan yang baru dibentuk ini mendapat taufik dan hidayah petunjuk daripada Allah supaya negara ini aman damai, ekonominya meningkat, ya, umat Islam terjaga, hak keistimewaan Melayu terjaga, ya, hak keistimewaan hak raja-raja terjamin, dan juga kaum-kaum lain, ya, yang diiktiraf dari segi perlembagaannya sebagai warga negara Malaysia, kaum-kaum lain juga boleh hidup aman damai di negara kita. Jadi saya nak sharekan, ya, soalan yang dikemuka kepada Ustaz Mahzad, dan kita boleh dengarlah, ya, apa jawapan daripada Ustaz Mahzad. Kawan saya seorang ustaz pergi umrah. Dia mengajak jemaahnya untuk mendoakan kejatuhan kerajaan sekarang. Allahu Akbar. Apa hukumnya ustaz boleh kau berdoa lagu tu? Pergi ke Mekah, buat umrah, ustaz dia ni pergi doa supaya kerajaan ni runtuh. Kerajaan runtuh ni penuh lah demonya. Hidup tak tenang lah lagu ni. Naik orang ni doa jadi runtuh. Naik sepatutnya pergi ke Mekah, tempat comel dah, bawa hajat, bawa niat supaya Tuhan baiki kehidupan kita. Jangan niat jatuh lagu tu. Niat supaya dia memerintah dengan baik, supaya Allah Ta'ala bimbing dia, supaya Allah Ta'ala bantu dia. Kalau dia jatuh naik, oh betul juga ke? Tak betul juga pun. Hak ni panggil ta'asub. Apa taksub? Kerana dia rasa orang lain tak boleh buat kebaikan kecuali pulai dia ya. Kumpulan saya saja, baik. Orang lain tak mungkin berlaku baik. Jadi apabila orang lain tak mungkin berlaku baik, baik saya doa dia hancur. Baik doa saya jatuh. Saya jelaskan bahawa yang dimaksudkan seorang ustaz yang berdoa depan Kaabah itu bukanlah kita rujuk kepada Haji Hadi, ya. Dalam video ini kita sertakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Haji Hadi yang bersamaan seperti mana yang dimaksudkan oleh Ustaz Muhaizat, ya. Di mana secara jelasnya Haji Hadi pun mengaku bahawa dia adalah orang yang bertanggungjawab, yang memainkan peranan penting bagaimana merancang untuk menjatuhkan kerajaan PH, ya. Dia sendiri sebut bahawa dia telah bertemu dengan Muhyiddin, dia bertemu dengan Mahathir, ya, bagi melengkapkan perancangannya bagaimana untuk menumbangkan kerajaan yang telah pun mendapat mandat rakyat, ya, melalui PRU yang ke-14, ya, tanpa memberikan alasan yang betul-betul munasabah, ya, dari segi perundangannya ke, dari segi amalan demokrasinya ke, jauh sekali dari segi hukum agama, ya. Saya difahamkan pun, ya, perancangan untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan itu juga tidak pernah dibincangkan di dalam Majlis Syura Ulama, ya, tentang wajar atau tidak kita melaksanakan perancangan untuk nak menjatuhkan kerajaan PH ketika itu, ya. Saya difahamkan lah, ya, tidak pernah dibincangkan di dalam Majlis Syura Ulama, dan saya pasti sekiranya ia dibincangkan dalam Majlis Syura Ulama, sudah pastilah ada perbahasan-perbahasan, ya, kerana kita tahu bahawa sewaktu kerajaan Pakatan Rakyat tahun 2009 di bawah Abi Nizar, ya, Ahli Parlimen PAS, Adun PAS ketika itu, menjadi Menteri Besar di Perak bawah Pakatan Rakyat, bila ada 3 adun telah khianat sehingga jatuhnya kerajaan Abi Nizar di Perak, waktu itu PAS berhukum bahawa perbuatan khianat merampas mandat rakyat itu hukumnya haram, ya, berdosa, ya, perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan sebagainya, ya. Kerana apa? Kerana merampas hak mandat rakyat yang dibenarkan di sisi Islam melalui pilihan raya yang secara demokratik dalam negara kita. Maka mereka mengatakan merampas itu adalah perbuatan yang dikhianati, ya. Tapi apabila berlaku pada kerajaan PH, bila PAS sendiri merancang, ya, mastermind juga, ya, bersama dengan Mahathir, dan juga bersebahat dengan Muhyiddin dan juga Azmin, gerombolannya, untuk menjatuhkan kerajaan PH, maka tidak timbul pula hukumnya haram ke, ya, tidak demokratik dan sebagainya, ya.
Jadi sinilah yang dimaksudkan oleh Ustaz Muhaizat, ya, apabila salah satu parti itu merasakan mereka sajalah yang berhak memerintah, mereka sajalah yang berhak menjadi kerajaan yang boleh menjalankan, ya, kebajikan rakyat, melaksanakan Islam dan sebagainya, sedangkan jelas kepada kita, ya, 3 tahun mereka berada dalam kerajaan. Ya, apa bezanya? Ya, apa bezanya? Nak dikatakan di bawah kepimpinan ada ulama di situ, ya, dalam kabinet ini ada lebay-lebay di situ. Bahkan Presiden PAS menjadi duta khas bertaraf menteri, ya. Timbalan presiden juga bertaraf menjadi menteri, ya. PAS pernah menjawat jawatan menteri undang-undang, PAS pernah menjawat jawatan menteri agama, ya. Tidak ada perubahan, bahkan bertambah teruk ekonomi negara ketika itu, ya. Bahkan benda-benda yang maksiat pun diperkembangkan lagi, ya, di bawah kerajaan Melayu Islam ketika itu, ya. Yang kita semua tahu, yang selalu saya sebut, bahawa di bawah kerajaan PH kita berjaya mengurangkan cabutan judi 22 kali kepada 8 kali, ya. Bila kita tumbang, naik kerajaan Melayu Islam ni, ya, 8 kali itu bukan saja dikurangkan, jauh sekali untuk dihapuskan, malahan dinaikkan kepada 22 kali sehinggalah PRU yang ke-15. Dan Alhamdulillah, di bawah kerajaan perpaduan ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri memberi jaminan bahawa mulai tahun depan, cabutan judi akan dikurangkan semula kepada 8 kali. Ya, jadi adalah walaupun PAS kata, oh ini kurang, ada juga kita kalau boleh nak hapuskan, ya. Waktu mereka jadi kerajaan, mereka tak tanya macam tu, ya. Usahakan nak hapus, nak kurang pun tak mampu, ya. Usahakan nak kurang, ditambah pula lagi, ya. Jadi apakah Islamik, ya, waktu mereka jadi kerajaan, ataupun mereka mengatakan kerajaan yang ada sekarang ini tidak Islamik, maka sampai depan Kaabah nak mengadu supaya kerajaan ini tumbang. Untuk apa? Apa matlamat mereka nak tumbangkan? Apakah mereka nak kembali memerintah dan menaikkan lagi judi kepada 22 kali? Ya, apakah itu matlamat mereka? Ya, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kerajaan yang telah pun menaikkan jumlah cabutan judi ini tidak lagi dapat kuasa, ya, tidak lagi boleh berkuasa dalam negara kita. Jadi kita dengarlah, ya, penerangan-penerangan yang dikeluarkan oleh Ustaz Muhaizat, ya. Dia ni bukan ahli keadilan, dia juga bukan ahli Parti Amanah Negara, jauh sekali daripada DAP, dan juga bukan ahli UMNO. Cuma saya tak pasti sama ada dia ahli PAS ataupun tidak. Tapi ada yang mengatakan dia ni pro kepada PAS, ya, tetapi dia bukanlah pentaksub kepada parti PAS, ya. Dia pernah juga menyerang, ya, bukan menyerang lah, pernah juga menegur dan juga mengkritik kerajaan Pakatan Harapan, pimpinan Pakatan Harapan juga, ya. Jadi pendakwah yang seperti ini kita hormat, ya, walaupun saya katakan tadi tak semua pandangan Ustaz Muhaizat ini yang saya bersetuju, ya, tetapi tidak semua juga, ya, pandangan daripada dia, mulut yang keluar daripada mulut dia kita hendak kecam ataupun kita tidak bersetuju. Ada pandangan yang pada kita bertepatan dan sejajar dengan apa yang diajar oleh Islam, itu haruslah kita terima. Jadi apa yang Ustaz Muhaizat sebut itu adalah benar, ya. Bahawa jangan kita rasa puak kita saja yang betul, puak kita saja yang boleh memerintah, puak lain tak boleh. Puak kita saja yang akan mampu melaksanakan Islam, orang lain tak boleh. Jadi betul lah kata Ustaz Muhaizat bahawa mana tahu, ya, kerajaan yang baru ini lebih baik daripada kamu dahulu. Ya, janganlah tiba-tiba baru seminggu 2 minggu jadi kerajaan dah sibuk dah, ya, nak solat hajat bagai gelombang hitam lah bagai, ya, mendesak mencabar undi percaya lah bagai, kemudian sampai ke peringkat mengadu pula di depan Allah di Kaabah, ya, untuk nak jatuhkan kerajaan perpaduan ini. Jadi kita dengarlah penjelasan seterusnya daripada orang yang bukan keadilan, jauh sekali, ya, daripada orang Pakatan Harapan. Dia adalah seorang ustaz yang berpandu beragamanya, ya, nak menyatakan kebenaran. Jadi terpulanglah kepada rakan-rakan semua, sama ada nak dengar ataupun nak pakai apa yang disebut oleh Ustaz Muhaizat ini, ya. Jadi saya ada benda yang saya rasa saya bersetuju dengan Ustaz Muhaizat, tapi dalam ulasan beliau, ya, dalam isu ini saya amat bersetuju sama sekali, ya. Sebelum dia cakap pun kita dah pernah sebut selama ni, ya, bahawa tidak ada ketaksuban, ya, fanatik kepada mana-mana parti, dianya akan
merosakkan, ya, akan merosakkan kita dan juga akan merosakkan masyarakat, ya. Sebelum ini kita didedahkan dengan macam-macam tuduhan, ya, dengan liberalnya, LGBT-nya, ya, kalau Anwar jadi PM maka budak sekolah akan kembali pakai skirt, lelaki akan kembali pakai seluar pendek. Kalau Anwar memerintah akan dibenarkan undang-undang lelaki kahwin sama lelaki, perempuan kahwin sama perempuan, ya. Ini pernah disebut oleh Haji Hadi, ya. Dia menyatakan bahawa dalam Pakatan Harapan itu ada LGBT, dalam Pakatan Harapan itu ada komunis, dalam Pakatan Harapan itu ada liberal, ya, macam-macam yang keluar daripada mulut Haji Hadi. Dan inilah menyebabkan Ustaz Mahizat terpaksa memberi komen agar mereka-mereka yang ada akal dan fikiran yang boleh berfikir berpandukan kepada Al-Quran, ya, berpandukan kepada ajaran Islam, boleh mengambil pengajaran daripadanya, ya, kecuali orang-orang yang taksub, ya, yang telah menyerahkan otak dia kepada pemimpin-pemimpin PAS ini, ya. Bila mereka ada otak, mereka serahkan kepada orang lain, mereka gadaikan kepada orang lain, maka mereka akan sentiasalah, ya, diperbodohkan. Bincang dengan kawan-kawan, kita boleh buat perubahan melalui mengumpulkan ahli-ahli parlimen Melayu Islam dan ahli-ahli parlimen yang bukan Islam, yang tidak melampau. Bumiputera di Sabah dan Sarawak, kalau cukup jumlah sekurang-kurangnya 112 orang, boleh tukar kerajaan melalui parlimen. Ini boleh buat perubahan itu. Lalu kami berjumpa dengan Tun Mahathir balik. Jumpa di Putrajaya, di pejabat dia. Lalu mukadimahnya nak minta royalty balik Kelantan dengan Terengganu. Kena bagi royalty Kelantan, Terengganu. Kena minta. Dia kata boleh selesai masalah. Lalu saya tanya dia, Tun, macam mana pilihan raya ni? Saya kata, Tun, kami ada pendapat. Pendapat kami kumpulkan ahli-ahli parlimen dengan jumlah yang cukup, supaya kita buat perubahan kerajaan. Oh, dia kata, boleh buat, kena senyap-senyap. Ahli parlimen yang besar, daripada PAS, daripada UMNO, daripada Bersatu, dan Sabah Sarawak. Ini lain lagi. Kena buat perubahan ini. Kena buat senyap-senyap. Masa tu, UMNO tak ada lagi. UMNO tak ada lagi. UMNO tak ada lagi. Kemudian kita bersetuju buat Kongres Maruah Melayu melalui pensyarah-pensyarah universiti. Buat satu himpunan Kongres Maruah Melayu nama dia. Himpunan panggil parti-parti politik. Kemudian Allah Ta'ala aturlah Datuk Mak Hassan jadi pemangku Presiden UMNO. Jemput saya ke rumah dia. Saya pergi dengan Ustaz Tuan Berain, Datuk Taki, jumpa dengan Datuk Mak Hassan, pemangku Presiden UMNO. Zaid cuti lagi masa tu. Kerjasama PAS dengan UMNO. Nak ambil sungai kabinet kecil. Saya kata kita ada niat yang besar lagi. Nak ambil alih pemerintahan negara. Melalui ahli-ahli parlimen. Kita minta ahli-ahli parlimen UMNO ikut serta. Sama. Campur dengan PAS, campur dengan Bersatu, campur dengan lain-lain lagi. Saya dah jumpa dengan Tun. Datuk Mak jumpa dengan Tun. Kita terfikir ke otak dia, Tuhan boleh ubah manusia tu. Takut demo Tuhan nak ubah jadi puk jahat tahu. Pergi ke Mekah, pergi doa benda lagu tu. Ni ustaz ni jahil ni. Tak tahu apa. Biarlah dia kata dia alim pun. Jahil tindakan lagu ni. Patut dia doa supaya orang jadi baik berlaku. Bimbing pemimpin kita. Misalnya lah kalau dia kata tak molek, tak kena ngangi dia lah ni. Pasal ustaz Siratul Labi juga lah ni. Tak layak juga panggil ustaz lagu ni. Dalam Pakatan Harapan ni ada macam-macam parti. DAP ada, PKR ada, PAN ada, macam-macam lagi. Komunis pun ada, yang tak percaya ke Tuhan pun ada, puak-puak liberal pun ada, puak-puak LGBT pun ada. LGBT ni mendatang apa? Orang lelaki boleh kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Macam-macam ada dalam PS ni. Kita tak boleh masuk, tak boleh. Teruk sangat, teruk pada Barisan Nasional lagi. Teruk pada UMNO lagi.
Biarlah dia kata dia Islam kau dia apa dia perangai dia tak comel. Patut doa kebaikan. Nah, dah jadi kau jatuh naik orang pun dok bukan comel. Pun supaya tolong ya. Nah. Jadi tindakan lagu ni tak usah duk ikutlah ustaz ni, ikut dia nak doa lagu tu dia akan tanggung di akhirat. Kalau dia kata perbuatan dia tu molek, dia tanggung dirilah. Kita doa pergi ke Mekah, doa supaya Malaysia ni aman sentosa. Pemimpin jadi baik-baik, rakyat pun jadi baik, kita pun jadi baik, anak kita pun jadi baik. Pemimpin tak semaya gepa, anak kita tak semaya senyap. Nah, pemimpin minat duit, marah tu gak. Kita minat duit, tak marah. Siapa dia sebenar kita ni? Kita sebenar karuk sebenar. Duk tengok orang apa cerah jahat. Pemimpin lipat, pemimpin rasuah. Kita orang bawah ni duk rasuah sikit-sikit. Biarlah tak lipat supaya banyak dia supaya tapi lipat apa tu dulu. Nipu pemimpin, pemimpin dunia. Kita dunia penuh. Lepas tu, siapa dia tu jahat lah ni? Jangan buat taksub lah. Jangan kata orang lain tak boleh jadi lebih baik daripada kita. Ni perangai taksub dah ni. Apa tak ada orang pula dia jadi baik tahu lebih pada kita tak tahu. Kepimpinan dia, pemerintah dia lebih indah daripada kita tak tahu. Takut kita karuk ni dok rasa baik. Manusia lain pun boleh jadi lebih baik daripada kita. Kami dah dapat lebih daripada cukup. Cukup jumlah lebih dan sudah hantar ke sana negara. Alhamdulillah. Melebihi daripada Ni duk koya kata kita saja. Rahmat Tuhan ni duk dekat demo saja kok. Ni panggil taksub. Orang kata taksub marah. Taksub ke parti Parti dia saja boleh buat baik. Parti lain tak mungkin berlaku baik. Memang kena doa hancur lah dia. Pelik sungguh. Dia Islam ke la ilaha illallah. Dia semayang, dia puasa. Ni jadi taksub lagu ni. Parti ni kok benarnya. Ya demo taksub. Taksub ke agama sudah. Ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada ajar kau lagu ni. Ni bukan Nabi Muhammad ajar. Ni pelajaran sesak lagu ni. Ki apa? Ki duduk dengan parti semacam. Hidup parti, makan parti kau ni. Orang minat bola, hidup bola, makan bola. Dia parti paciru. Ni taksub ni. Patutnya kalau parti tu benda tu molek. Islam kau apa dia patut dia ajar pengikut dia supaya doa kebaikan untuk orang. Sampai di sini ulasan daripada saya. Saya lebih kepada menyiarkan klip video yang anda sendiri boleh tonton apa yang diulas, yang diberikan jawapan oleh Ustaz Muhaizat. Saya rasa dapatlah sedikit sebanyak memberikan pencerahan kepada kita. Supaya kita tidak lagi menjadi orang yang taksub kepada mana-mana parti. Dan sebagai juga pendakwah, saya menghormati sikap Ustaz Muhaizat yang juga bijak di dalam menilai sesuatu parti itu. Kita tidaklah mengatakan bahawa golongan agama ini mesti sokong kita, mesti sokong PH. Kita nak golongan agama yang kalau ada pimpinan kita, terutamanya kerajaan, yang melakukan satu perkara yang tak betul, golongan agama lah antara yang kita harapkan supaya dapat memberikan teguran kepada pemerintah. Jadi pendampingan ataupun hubungan di antara ulama dan umara itu amat penting. Kecuali kita tidak bersetujulah kalau ada ulama yang mengampu. Kalau ada ulama yang mengampu dan menjilat kerajaan, maka itulah seburuk-buruk ulama. Ulama yang sebenar adalah ulama yang sentiasa memberikan pandangan, teguran, kritikannya kepada kerajaan dan mendoakan supaya kerajaan ini diberikan petunjuk hidayah daripada Allah SWT agar dapat mentadbir negara ini dengan lebih baik. Dan kalau kita ada golongan agamawan seperti Ustaz Muhaizat ini yang berfikiran terbuka, maka alhamdulillah, insya-Allah negara kita akan boleh ditadbirkan dengan baik dengan petunjuk dan juga pandangan yang diberikan oleh golongan-golongan agama seperti beliau. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada anda yang sudi bersama saya untuk mengikuti video ini. Dan bagi anda, sekali lagi bagi yang telah pun subscribe channel saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Dan bagi yang belum, boleh subscribe dan kongsikan, sharekan kepada rakan-rakan yang lain supaya
pencerahan yang diberikan oleh Ustaz Mahazat ini dapat kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan di luar sana. Akan jumpa lagi dan ulasan-ulasan yang lain. Semoga kita semua di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.